Assalamualaikum, salam sejahtera. Inilah Dialog 3 Penjuru. Pengeluaran khas 10,000 KWSP. Berita gembira atau masa depan penuh cabaran? Itu perbincangan minggu ini. Kerajaan telah membenarkan pengeluaran khas Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP sebanyak 10,000. Itu pengumuman oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri pada hari Rabu semalam. Walaupun ini merupakan keputusan yang sukar dibuat oleh kerajaan memandangkan KWSP adalah melibatkan simpanan hari tua. Tetapi bagi pihak yang mendesak dan juga kebanyakan rakyat, ini mungkin berita gembira. Tapi bagaimanakah kita menghitung risiko untuk masa hadapan dalam tempoh jangka masa panjang dan juga apa impak jangka masa pendek yang kita boleh fahami. Saya bersama dengan 3 orang panel pada malam ini dalam Dialog 3 Penjuru. Menyertai perbincangan pada malam ini ialah Profesor Emeritus Dr. Bajoya Badai, merupakan pensyarah di Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak. Saudara Muhammad Effendi Abdul Ghani, pemangku Presiden MTUC juga bersama dengan kita pada malam ini. Dan juga menyertai kita ialah Saudara Khairul Anwar Osman, merupakan Presiden Pro Rakyat. Soalan pertama, bagaimana reaksi dengan pengumuman Perdana Menteri semalam? Saya mulakan dengan Saudara Khairul Anwar. Setelah mendesak, setelah memujuk, apa reaksi awal dengan pengumuman Perdana Menteri semalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator Encik Zulkifli Yusof. Terima kasih kepada tetamu panelis yang hadir, Profesor Dr. Bajoya Badai. Terima kasih juga kepada Encik Muhammad Effendi Abdul Ghani selaku pemangku Presiden NTUC. Alhamdulillah, hari ini satu berita yang sangat menggembirakan bagi saya dan juga kesemuanya pencalon KWSP. Selama hampir 3 bulan kami memperjuangkan tuntutan 10K one-off kali yang terakhir, dan hari ini adalah satu berita yang sangat menggembirakan apabila Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah mengumumkan sebentar tadi bahawa 10K one-off telah diluluskan oleh kerajaan. Alhamdulillah bagi pihak kami pencalon KWSP. Sebentar tadi saya menerima berbagai-bagai ucapan tahniah daripada setiap bangsa, ada India, Melayu, Cina, dan mereka memberikan reaksi yang sangat menggembirakan dan mereka mengharapkan tuntutan 10K ini akan menjadikan satu peluang kepada mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup di saat ketika mereka menghadapi pandemik COVID 2 tahun yang lepas dan hari ini apabila berlakunya bencana banjir juga, dan ini memberikan peluang kepada mereka untuk kelangsungan hidup. Begitulah reaksi kami, saudara moderator. Cik Khairul, mungkin dapat dimaklumkan di antara ramai yang mengucapkan terima kasih dan juga bersyukur dengan pengeluaran 10,000 ini, siapa yang paling terjejas? Dan mungkin kita boleh fahami kelangsungan hidup bagaimana yang terganggu dalam tempoh 2 tahun ini. Berapa ramai di antara mereka terjejas dan kenapa jumlahnya itu 10,000 yang dituntut dan juga diperjuangkan? Terima kasih saudara Zulkifli. Sebenarnya saya telah dihubungi oleh berbagai pihak, terutamanya pihak daripada pencalon KWSP sendiri yang telah menghubungi kami daripada Pertubuhan Aktivis Rakyat Malaysia iaitu Pro Rakyat, yang mengharapkan saya mengemukakan atau memperjuangkan tuntutan mereka 10K one-off. Ada beberapa sebab. Di saat 2 tahun yang lepas, sebilangan pencalon ini menghadapi masalah-masalah pertama. Bila pandemik berlaku, seolah-olah mereka dipenjarakan. Mereka tidak bebas untuk bekerja. Dan pada ketika itu kerajaan juga telah memberitahu supaya setiap aktiviti terpaksa diberhentikan. Dan ini telah menjejaskan pendapatan mereka, terutamanya pendapatan yang berkeluarga, ahli-ahli pendidikan dan juga para usahawan yang ingin mengembangkan perniagaan mereka pada ketika itu. Memang sangat terjejas sebab tabungan yang mereka simpan telah habis. So,
kalau saya katakan kepada suri rumah ataupun ketua rumah tangga, mereka duduk adalah dalam keadaan rumah yang disewa dan tidak mampu nak bayar sewa sebab tidak ada income untuk dibayar. Akhirnya, mereka terpaksa memulangkan kembali rumah sewa mereka. Sama juga mereka yang meminjam ataupun kepada bank, pinjaman kepada bank, mereka terpaksa memulangkan wang kepada bank, tetapi tidak ada sebab tidak ada ruang untuk mereka bekerja pada ketika itu sebab ada di kalangan mereka yang telah dibuang kerja. Itu persoalannya. Dan inilah persoalan-persoalan yang selalu saya terima, dibuang kerja, tidak dapat mencari pekerjaan yang baru, kereta yang terpaksa dibayar, dan berbagai-bagai lagi isu-isu kepayahan derita mereka. So, kenapa mereka perlukan 10K ini? 10K ini sekurang-kurangnya ianya menjana pendapatan mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup. Inilah sebabnya desakan demi desakan yang kita minta kepada kerajaan supaya meluluskan tuntutan 10K one-off ini. Itu saja. Dan ini tadi Saudara Khairul kata yang terakhir. Pasti ini terakhir? InsyaAllah yang terakhir. Sebab saya tidak boleh memberikan konsep yang terakhir ataupun pasti, tetapi sekurang-kurangnya ini dapat membantu para pencarum untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Saudara Effendi, MTUC sedikit konsisten dan tidak popular dalam pandangan umum mengenai pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Mungkin dalam aspek ini, dalam pada tak selesa untuk duit itu dikeluarkan, dalam pada mendesak bahawa jangan dikeluarkan duit daripada KWSP, hari ini pengumuman sudah pun dibuat. Reaksi daripada MTUC bagaimana? Terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum dan selamat malam, dan Cik Khairul dan Cik Profesor Wijaya. Bagi MTUC, kita memang stand kita memang konsisten sebab kita merasakan bahawa memang benda ni orang kata agak lapuk, tapi asas penubuhan KWSP itu ada sebuah organisasi perkhidmatan sosial yang berperanan penting dalam memastikan rakyat mempunyai jaminan pendapatan untuk hari tua. So KWSP pula dia telah merancang dalam memperkenalkan berbagai strategi, inisiatif bagi membantu ahli mempunyai simpanan bersaraan yang mencukupi apabila bersara nanti. Jadi MTUC kita konsisten, tetapi kita kali ini kita tidak bersetuju sebab macam saya tadi pengeluaran sebelum ini macam Air Lestari, Aisina, kita telah memberi persetujuan untuk dikeluarkan pada ketika itu. Saya setuju dengan Cik Khairul kata tadi. Pada PKP 01, kita berada dalam PKP, kita berada dalam darurat, dan ketika itu memang kita lihat pekerja-pekerja semua tidak ada pekerjaan, hilang pekerjaan, kurang pendapatan, duduk di rumah, itu kita setuju. Tak kurang juga pada kerajaan yang telah membuat banyak inisiatif bantuan seperti moratorium, PS, program subsidi upah untuk majikan, bantuan-bantuan baku makanan, bantuan-bantuan kerajaan, kan? Jadi ada dibuat oleh kerajaan. Bagi MTUC, kita bukan tidak bersetuju dengan kekurangan KWSP, tetapi kita nak kerajaan mendahulukan dulu. Kerajaan mesti mendahulukan dulu, barulah kita yang terakhir, jalan terakhir. Dan pada ketika itu yang pada kita keluarkan air sinar, kita setuju sebab itulah yang terakhir. Setelah lepas rakyat mengeluarkan berbilion-bilion. Tetapi semalam kita dimaklumkan, dibuat satu pengumuman kerajaan oleh Perdana Menteri bahawa kerajaan membenarkan buat gaji. MTUC kita akur dengan semua kerajaan. Kalau kita faham bahawa kerajaan ingin mendengar dan masalah-masalah rakyat dan masalah-masalah pekerja. Jadi MTUC kita faham. Cuma kita berharap bahawa pengeluaran ini pengeluaran yang terakhir. Walaupun pada prinsip kita tak setuju, tapi harap-harap ialah ini yang terakhir dan kerajaan sepatutnya sewajarnya pada ketika ini telah merancang bagaimana untuk buat pelan pemulihan kepada Air Sinar, Air Citra, Air Lestari yang berjumlah 100 bilion telah dikeluarkan. Dan kerajaan juga dalam bajet yang lepas pada bajet 2022 telah menurunkan caruman pekerja daripada 11% kepada 9%. Itu pun hampir-hampir 10 bilion. Jadi ini inisiatif yang telah kerajaan buat. Dan bagi MTUC, kita lebih untuk protection, memastikan pencarum atau pekerja nanti selepas hari tua
Dan selepas hari tua nanti dalam besaran tu dia ada orang kata cukup duit untuk hidup. Memanglah ramai cakap tak apalah. Kita nak cerita hari ni bukan hari tua. Tapi kita kena imbangkan kedua-keduanya, hari ni dan juga hari tua. Tanpa hari ni tiada hari tua kan. Jadi itu sebenarnya. Jadi bagi MQC kita akur dengan Bank Kerajaan dan kita berharap kerajaan perlu mengeluarkan mekanisme ataupun Kementerian Kewangan atau KRSP mesti ada garis panduan bagi memastikan supaya mereka yang betul-betul yang benar-benar memerlukan sahaja boleh dibenarkan keluar. Sebab kita bimbang melihat statistik yang keluarkan oleh KRSP bahawa hampir 6.1 juta yang mempunyai simpanan kurang daripada 10,000. Mereka yang berumur 55 tahun ke bawah ada 48% simpanan kurang daripada 10,000. Ini yang kita bimbang sebenarnya. Bukan kita tak setuju untuk kerajaan keluarkan duit untuk bagi rakyat, tetapi setuju kalau kerajaan keluarkan duit kerajaan bagi rakyat. Bukan kerajaan keluarkan duit rakyat bagi rakyat. Ini sebenarnya asas yang MQC pegang. Sebab kita lihat hari ini kita konsisten sebab kita nak kerajaan keluarkan duit kerajaan untuk rakyat, bukan kerajaan keluarkan duit rakyat untuk rakyat. Itu saya punya hujah saya lah. Cik Effendi mengatakan bahawa kerajaan perlu ada plan pemulihan setelah membenarkan rakyat mengeluarkan duit rakyat, simpanan rakyat ini. Difahamkan juga tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan, kerajaannya membenarkan rakyat mengeluarkan simpanan hari tua mereka. Itu satu fakta. Apabila Cik Effendi mengatakan bahawa kita kena lakukan sesuatu plan pemulihan, apa yang dicadangkan oleh MTUC yang logik untuk dan juga sesuai untuk dilaksanakan? Seperti kita lihat hari ini, pengeluaran hari ini dia menggunakan akaun 1. Jadi akaun 2 tu memang dah dikeluarkan untuk macam-macam kan. Sebelum itu memang biasa. Tapi akaun 1 ni. Jadi akaun 1 ni sebenarnya ia ada protection untuk simpanan hari tua. Jadi bagi merancang plan pemulihan, pertama kerajaan hari ini kita dah sepatutnya kerajaan kena ke arah living wage, gaji kehidupan. Tapi kita masih sangkut dalam gaji minima. Itu pun masih lagi belum diumumkan tentang gaji minima. Bila kita kerajaan umumkan gaji minima, secara tidak langsung ia meningkatkan caruman pekerja kepada KRSP. Dan pada kedua, kerajaan juga perlu mengkaji semula balik caruman majikan. Kan memastikan keimbangan tu. Saya tahu nanti majikan marah, tapi kenapa nak majikan? Tapi imbangkan balik. Caruman pekerja dari segi gaji perlu dinaikkan. Kan? Jadi yang itu kita harap kerajaan mesti kena ada plan pemulihan. Kalau kita lihat ni investment KRSP berada banyak di luar negara. Dan saya berani katakan hari ini pengurusan kewangan KRSP terbaik. Kerana ia boleh memberi peluangan yang tinggi kepada pecarum-pecarum KRSP. Sehingga 61% untuk yang konvensional, 5.94% untuk syariah. Baik sebenarnya. Jadi banyak peluang-peluang yang ada yang kerajaan perlu buat pemulihan bagi memastikan supaya tabung ataupun akaun 1 ini berada balik on track bagi memastikan pekerja ataupun pencarum yang berada nanti dalam besaran umur 60 tahun cukup simpanannya. Sebab negara kita kena ingat, negara kita ke arah negara tua lagi 10-15 tahun, maka itu beramai lagi warga negara kita akan berada dalam umur tua kan. Jadi ini perlu kita lihat bersama-sama untuk imbangkan. Profesor Emeritus Dr. Bajoy Badai, reaksi pertama dengan keputusan kerajaan membenarkan pengeluaran RM10,000 daripada KWSP ini. Mungkinkah ini yang terakhir? Dan Prof ada mengatakan bahawa pengurusan KWSP perlu dilakukan dengan sebaik mungkin kerana impak daripada segi ekonominya mungkin impak sosialnya lebih besar di situ kalau diambil timbang tara. Mungkin kita dapat fahami dan juga reaksi pertama Prof. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Zulkifli. Sebenarnya kerajaan tidak ada pilihan. Kerajaan sendiri telah meminda akta KWSP pada tahun 2019 membenarkan pengeluaran dibuat. Jadi dengan meminda akta itu sebenarnya kerajaan sudah dengan sengaja membenarkan. Dan kalau misalnya ada penyimpan yang mencabar bawa ke mahkamah, saya rasa kerajaan kalah. Jadi keputusan hari ini memang tepat. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terpaksa membuat keputusan ini. Tapi di masa yang sama, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merayu kepada semua penyimpan-penyimpan untuk memikirkan berkali-kali sebelum mereka membuat pengeluaran. Kalau boleh, jangan keluarkan. Kalau boleh tak keluarkan, tangguhkan dulu. Fikirkan baik-baik. Kerana apa? Kerana
ini adalah pertimbangan di antara jangka pendek dengan jangka panjang. Kalau kita dengar tadi Cik Afandi kata mana 6.1 juta penyimpan daripada kira-kira 14.5 juta mempunyai simpanan kurang dari RM10,000 dan daripada 47% kumpulan yang berumur 50 tahun mempunyai baki yang hanya RM10,000. Memang mustahil untuk mereka mencapai matlamat KWSP ini. Setiap penyimpan, orang yang pekerja yang akan bersara akan mempunyai simpanan RM240,000. Dan RM240,000 itu dikira kerana mereka akan hidup 20 tahun lagi selepas bersara. Dan kalau RM240,000 itu sebenarnya berasal pada RM1,000 sebulan untuk 20 tahun. Maknanya RM1,000 apa yang nak makan? Selepas itu matlamat RM240,000. Dan sekarang kita lihat 61 juta orang ini kemungkinannya tidak akan mencapai matlamat itu pun. Ada lagi 3.7 juta yang simpanannya RM1,000 saja bakinya. Okay. Jadi mana saya rasa di aspek yang lain kita lihat memang penyimpan-penyimpan ini sangat terdesak. Mereka memerlukan wang ni untuk hidup. Kalau mereka tidak mendapat wang ini, tak ada lain sumber yang mereka boleh harapkan. Jadi macam orang lemas di dalam sungai, apa-apa yang dia boleh capai, dicapailah. Dan KWSP inilah satu-satu baki yang dia ada. Tapi kita perlu fikirkan macam Cik Afandi juga kata, adakah ini tanggungjawab mereka sendiri atau tanggungjawab kerajaan? Kerana kerajaan perlu membela masa depan mereka. Jadi adalah tanggungjawab kerajaan untuk membantu mereka kalau mereka sedang lemas di dalam sungai. Bukannya dengan memaksa mereka mengeluarkan daripada KWSP dan mengorbankan masa depan mereka. Kalau kerajaan betul-betul ikhlas, mereka akan mewujudkan satu skim untuk menolong kumpulan yang benar-benar memerlukan ini. Kalau dia ada hutang banyak, mungkin sebenarnya dalam konsep zakat, orang yang berhutang wajib ditolong. Misalnya. Jadi saya rasa kita perlu memikirkan sekarang KWSP hari ini adalah satu institusi keselamatan sosial. Itulah satu-satu keselamatan sosial yang kita ada. Kalau negara maju dia ada Social Security Department dan sebagainya, kita ada KWSP je. Tetapi KWSP hari ini telah dirosakkan sedikit dengan pengeluaran wang menyebabkan matlamat bersara hilang. Jadi kita perlu sebenarnya mengukuhkan KWSP dan mungkin kerajaan perlu membantu kumpulan yang 6.1 juta ini. Bagaimana kita nak memastikan mereka walaupun bakinya hanya 10,000 hari ini, dia boleh mencapai 240,000 bila dia bersara. Dan harap-harap orang yang akan mengeluarkan wang ini akan memikirkan aspek ini, bahawa mereka tidak boleh sewenang-wenangnya mengeluarkan kerana masa depan mereka akan terkorban. Wallahualam. Prof menggunakan perkataan yang agak keras itu, merosakkan. Jadi mungkin kita dapat bayangkan kenapa begitu sekali dan mengapa perlunya pengeluaran 10,000 ini yang terakhir dah tak boleh lagi lepas ni. Kenapa Prof? Mungkin dapat analisis lebih lagi untuk kami faham. Sebenarnya KWSP sebagai institusi endowment bekerja dengan konsep apa yang dipanggil compounding. Jadi lebih lama kita menyimpan, lebih banyak kita ada simpanan, lebih cepat dia akan menaik. Kalau seorang bermula dengan gaji RM2,000 pada umur 20 tahun, dia akan memperoleh 1 juta apabila dia bersara. Pada zaman saya dulu, saya mula gaji RM700,000. Kawan-kawan saya yang memilih untuk terus dalam KWSP, dia bersara dengan RM2 juta. Saya tak contribute EPF, saya masuk skim pencen, jadi saya tak adalah jadi jutawan. Tapi mana itulah matlamatnya. Kalau semua penyimpan-penyimpan, semua pekerja di Malaysia secara disiplin mengikuti skim KWSP ini, insya-Allah
mereka boleh bersara sebagai jutawan. Dan bukannya kita nak mencapai untuk semua orang jadi jutawan itu matlamatnya. Itu hanya means ataupun perantaranya. Kerana dengan 1 juta itu, mereka boleh sambung pelaburan selepas bersara, dan dengan 1 juta itu setiap bulan mereka boleh berharap untuk mendapat pencen 4 hingga 5 ribu ringgit sebulan tanpa mengusik wang 1 juta itu. Jadi mereka boleh hidup secara lebih sempurna selepas bersara. Ini matlamat setiap orang sebab kita tak mau bekerja seumur hidup. Tapi Prof, kenapa kita mengatakan bahawa kerajaan juga dalam masa sama mengeluarkan pelbagai bantuan sejak COVID-19 2 tahun yang lalu? Pelbagai pakej rangsangan diberikan, pelbagai insentif diberikan. Kenapa ini masih tak cukup dan kenapa masih lagi popular pengeluaran KWSP ini, dan juga reaksinya berbeza berbanding dengan bantuan-bantuan yang diberikan secara cash and out oleh kerajaan secara one-off? Sebenarnya KWSP adalah satu skim yang diwujudkan oleh kerajaan sejak tahun 1951 untuk membantu kumpulan pekerja ni, kerana kumpulan pekerja ini perlu dibela. Jadi kalau dia melalui skim KWSP ini, dia boleh dijamin untuk menjadi sejahtera tadi. Kerajaan mengecualikan cukai untuk sumbangan yang dibuat oleh setiap pekerja dalam KWSP. Kemudian kerajaan memaksa majikan membayar gandaan kepada caruman daripada pekerja. Jadi setiap bulan setiap pekerja mencarum 25% daripada pendapatannya. Itu merupakan satu keistimewaan sebenarnya, kerana bukan hanya rakyat Malaysia saja yang boleh mencarum KWSP ini. Kemudian dia melakukan konsep compounding, diuruskan oleh institusi KWSP yang hari ini macam Cik Afandi sebut adalah institusi yang sangat berwibawa sebagai institusi pelaburan. Memberikan pulangan minimum 6% adalah satu yang sangat cemerlang. Dan dia boleh menjamin tidak ada risiko daripada simpanan itu berbanding dengan simpanan pelaburan dalam saham ataupun kalau kita melabur dalam deposit dalam bank, kita hanya dapat 2-3%. Ini kita dapat sampai 6%. Jadi proses penggandaan atau compounding itu lebih cepat, insyaAllah. Dan adalah mana yang berwibawa tadi kita. Kami berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam Dialog 3 Penjuru versi 10,000 selepas ini. Okey, kembali lagi kita dalam Dialog 3 Penjuru. Kita masih lagi bersama dengan 3 orang tetamu. Kita bercerita mengenai simpanan KWSP dapat keluar 10,000. Bagaimana masa depan kita melihat secara keseluruhannya. Cik Khairul, kalau saya tanyakan juga kepada Cik Khairul, ya, kita gembira dengan pengeluaran RM10,000 ini, memberikan fleksibiliti dan juga nafas untuk bernyawa kepada mereka yang lemas akibat kesan pandemik COVID-19. Tetapi sebagai penggerak yang mendesak, sudah pasti saudara Khairul dan juga rakan-rakan serta kumpulan NGO yang lain juga menerima argumen-argumen seperti mana yang dikatakan oleh Profesor Bajoya dan juga Cik Effendi tadi. Kita bercerita mengenai hari tua dan sebagainya. Respon dan juga counter, macam mana keperluan itu diimbangkan dan kenapa mendesak hanya KWSP dan juga tidak mendesak kepada bantuan-bantuan one-off yang lain yang datangnya daripada kerajaan bukannya dengan menggunakan duit kita sendiri. Bagaimana pendirian saudara Khairul? Terima kasih Encik Zul. Saya menerima setiap hujah yang dikatakan oleh Prof dan Cik Muhammad Effendi. Cuma saya nak bawa di sini. Ini adalah hak. Ini adalah suara daripada pencarum. Mereka juga mempunyai hak untuk menuntut apa yang ingin mereka tuntut. Bila kita bicarakan tentang hari tua ni seolah-olah satu mentos yang dinyatakan bahawa apakah dia akan sampai pada hari tua itu. Tetapi kalau kita pegang kepada keimanan sebagai seorang Islam, kita belum tentu lagi hari tua itu kita sampai. Dan mentos yang nak saya katakan pada hari ini sebenarnya hari tua kepada pencarum. Kalau kita kembali semula, Prof dan Saudara Effendi dan Cik Zul, tahun 1941, apabila British datang ke Malaysia,
peladangan, pelombongan dan sebagainya. Dan mereka ingin jadikan pekerja-pekerja perlu mempunyai tabungan. Dan tabungan itu telah diusahakan sehingga wujudnya KWSP. Tetapi ketika itu tahun 40-an, tahun 50-an, 60-an, 70-an, 90-an dan hari ini abad yang ke-21, barulah kita minta rakyat mula bersuara. Sebab apa? Berlakunya pandemik COVID-19. 2 tahun. 2 tahun rakyat mula bersuara, pencarum mula bersuara sebab mereka menghadapi suasana yang tidak seperti yang mereka hadapi sebelumnya. Apabila berlakunya pandemik, terus terang saya katakan, mereka mengadu dengan kita terlalu banyak kesusahan yang mereka hadapi, kepayahan mereka. Tadi Saudara Zul kata, kerajaan telah beri rangsangan. Cik Zul ingin saya memberitahu, rangsangan itu tidak mencukupi untuk mereka meneruskan kehidupan mereka. Tidak sama sekali. Sebab apabila berlakunya COVID-19, mereka dibuang kerja. Dan mereka tidak ada peluang untuk menjana pendapatan hanya menggunakan rangsangan daripada kerajaan. Dan rangsangan daripada kerajaan itu tidak sangat mencukupi. Tidak sangat mencukupi untuk kehidupan mereka. Ini yang perlu dijelaskan. Kemudian, mereka meneruskan permintaan mereka supaya 10 kes ini diluluskan atas sebab-sebab supaya kelangsungan hidup itu, pusingan hidup itu boleh dibawa. Baik, tadi Encik Effendi ada kata, wang ini adalah wang simpanan. Dan kerajaan sepatutnya keluarkan wang untuk beri kepada rakyat. Setuju Encik Effendi? Beri kepada rakyat. Dan sebab kerajaan perlu jaga kebajikan rakyat. Bukan rakyat jaga kebajikan kerajaan. Bila kerajaan jaga kebajikan rakyat, saya pun bersetuju kerajaan telah keluarkan rangsangan dan sebagainya. Tetapi ianya tidak mencukupi dalam musim pandemik COVID. 2 tahun mereka menderita. Tetapi masuk pada tahun yang ketiga ini, endemik telah buka. Mereka boleh bekerja. Tetapi masalahnya, ada di kalangan majikan tidak mahu mereka bekerja. Ada di kalangan pencarum umur dah 40, 45, 50 tidak mampu lagi bekerja. Yang umur 20-an itu alhamdulillah mereka boleh bekerja lagi. Yang nak saya katakan di sini, duit daripada pencarum mereka masih ada lagi. Contoh, saya sekarang ni umur 54. Tahun depan 55, duit EPF saya ada 300. Saya cuma perlu keluarkan 10,000 saja. Maknanya saya masih ada lagi 290,000. Bagi saya tidak ada masalah. Pusingan duit itu akan terus berlaku jika saya bekerja, jika saya berusaha, jika saya meniaga. Inilah yang pencarum-pencarum yang inginkan wang 10K itu, Encik Zul, untuk mereka meneruskan pusingan hidup mereka. Tapi Cik Khairul, macam mana dengan mereka yang seperti mana Cik Khairul katakan tadi, diberhentikan kerja, yang masih lagi tiada pendapatan dan juga mungkin masa depan bagi mereka tidak tahu berapa bila lagi mereka boleh mencarum semula untuk KWSP. Dan juga apa akan jadi kalau mereka tidak ada simpanan ratusan ribu seperti setengah daripada kita dan masih lagi bertatih? Apa plan pemulihan pada Cik Khairul rasa perlu dilakukan oleh KWSP? Kerana benar kita berhadapan dengan masalah hari ini, tetapi lagi 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bagaimana masa depan tabungan mereka? Pada pandangan Cik Khairul, bagaimana itu dibincangkan juga di peringkat pro rakyat dan juga di peringkat NGO-NGO lain? Itu pada pandangan kami, apabila diluluskan KWSP ini 10K, kita mengharapkan pencarum-pencarum mempergunakan wang ini dengan cara yang baik. Kepada mereka yang untuk dijadikan sebagai ruang untuk berniaga betul-betul dengan wang 10K ini, insya-Allah ianya akan menambahkan lagi pendapatan mereka. Kepada mereka yang kata tidak boleh bekerja dengan 10K ini adalah satu ruang untuk mereka mencari satu ruang pekerjaan yang baru kepada mereka juga. Sebab sebenarnya Cik Zul, 10K ini memang nilai yang kecil. Ya, Cik Fendi, Frog, nilai yang kecil 10K ini. Bukan nilai yang besar kepada mereka. Tapi nilai yang kecil ini sebenarnya mereka boleh gunakan kepada mereka yang telah diberhentikan kerja, mungkin menjalankan satu perniagaan
jual burger dan sebagainya. Kepada mereka yang masih lagi ada kekuatan, masih lagi ada tenaga yang kuat, boleh gunakan untuk bekerja. Kembali kepada pekerjaan, cari pekerjaan. Sebab musim endemik sudah berlaku. Dia boleh keluar sekarang. Tidak kepada musim 2 tahun yang dulu, tertutup. 2 tahun dulu tertutup. Seolah-olah mereka di dalam penjara dan tidak mampu untuk bebas ke mana-mana. Dan saya yakin dan saya Encik Zul, dengan nilai 10K yang dikeluarkan oleh kerajaan, dan berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita meluluskan 10K ini, saya percaya dan saya yakin dan sangat yakin mereka akan mengubah dan mencari satu peluang untuk perubahan yang akan datang. Itu saja daripada saya. Cik Effendi, bagaimana kita melihat, adakah semudah benar ini untuk kelangsungan hidup, tetapi untuk mereka contohnya ada simpanan semula untuk hari tua, untuk 10 tahun, 15 tahun akan datang, bagaimana kita nak melihat kepada kitaran itu? Benar masalah hari ini, endemik dah dibuka, peluang tu insyaAllah akan ada, mereka dapat memulakan kehidupan semula, tetapi untuk jangka masa 2-3 tahun akan datang, bagaimana untuk recover balik duit yang dah keluar ni? Walaupun tak banyak, tetapi mungkin kepada mereka yang diberhentikan kerja, yang betul-betul susah nak memulakan kehidupan semula, bagaimana kita perlukan fikir untuk jangka masa panjang, Cik Effendi? Kalau Pak Anwit dulu. Okey, macam saya tadi lah, dari segi kerajaan patutnya dah mula ke arah, sebab bila kita dah ada iCitra, iSinar dan juga iLestari, kerajaan sepatutnya dah bersedia ke arah plan pemulihan, recovery plan untuk kitanya KWSP ni. That's why kita lihat pada permulaan yang 10,000, macam program tadi kan, 10,000, 30,000 kita keluarkan. Jadi sebenarnya kerajaan perlu merancang juga bagaimana untuk memastikan kelangsungan hidup pekerja ataupun rakyat. Jadi kita lihat hari ini, kenapa MTUC kita lihat ini tu positif, sebab ekonomi negara berada di landasan yang terbaik untuk ke arah pemulihan. Pertama kita lihat Jabatan Perangkaan Negara memaklumkan bahawa jumlah pengangguran kita turun. Majlis Pekerjaan Negara memaklumkan bahawa ada 40 hingga 60 ribu peluang pekerjaan telah diwujudkan. Dan bagi KWSP sendirilah, setakat Disember kita difahamkan bahawa jumlah ahli yang aktif meningkat. Lepas tu kita jumlah majikan yang aktif meningkat. Pendatangan ahli baru, majikan baru meningkat. Jadi ini adalah satu signal menunjukkan bahawa kita punya ekonomi negara kita berada dalam landasan yang terbaik untuk memastikan supaya KWSP terus boleh survive, untuk memastikan kelangsungan kita punya ahli-ahli dalam KWSP ini. Itu kerajaan perlu ada sebenarnya untuk perancangan di masa panjang. Yang kedua, macam saya kata tadi, dalam pelan pemulihan tu ia juga melibatkan peratusan caruman. Kan? Peratusan caruman kita yang ada hari ini, kita lihat ialah yang baru ni dalam bajet 2022 telah menurunkan daripada 11% ke 9%. Membantu jugalah untuk kita punya, itu salah satu inisiatif kerajaan bagi membantu pencarum untuk rakyat. Tapi bagi pelan pemulihan itu, kita lihat KWSP pun ada satu plan baru juga, macam air saraan, air suri, air lindung. Banyak inisiatif yang dibawa oleh KWSP juga. Jadi ini saya lihat sebenarnya bagi long term, jangka masa panjang, satu pelan pemulihan kerajaan perlu rangka, perlu bincang bersama dengan Kementerian Kewangan, orang kata bersama dengan wakil majikan, wala pekerja, bagaimana untuk memastikan supaya KWSP kita ni terus survive. Tapi dengan syarat, tidak ada lagi lah pengeluaran yang selepas ini kan. Cukup sajalah yang itu ada kan. Jadi sebab itu dibuktikan bahawa endemik pada 1 April ni boleh dikatakan endemik. Sebab kitanya border dah dibuka kan. Ekonomi dah mula berjalan seperti biasa. Jadi ini adalah yang membuktikan bahawa negara kita ke arah pelan pemulihan ekonomi yang baik. Jadi maka itu ya MTUC berpendapat kebergantungan kita kepada SP sepatutnya lebih kepada mewujudkan satu skim ataupun wujudnya satu faedah untuk persaraan nanti, memastikan kelangsungan hidup serba bersara nanti. Jadi itu yang kita nampaklah sebenarnya kerajaan perlu buat pada hari ini. Prof Bajoy, pengeluaran 10,000 ini juga akan berikan impak dan juga kesan jangka masa pendek. Orang tanya juga, harga barang naik ke lepas ni? Ini bulan depan dah nak raya, dah nak puasa. Lepas tu hari raya, seronoklah dapat 10,000. Betul, Alhamdulillah. Tetapi, kita masih lagi menanggung harga barang naik. Kita masih lagi bercerita pasal inflasi. Jadi, kalau dari perspektif ekonominya, tidak terhadkan sekadar membenarkan 10,000 saja. Banyak lagi perkara yang perlu diuruskan oleh pihak kerajaan dan juga agensi berkaitan. Apa pandangan Prof dalam masa seminggu dua ataupun sebulan dua ini? Bagaimana impak itu tidak memberikan kesan negatif kepada rakyat khususnya yang susah dan juga baru nak hidup ni? Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya anggarkan lebih kurang lebih daripada 2 juta penyimpan akan membuat pengeluaran. Mungkin 2.5 juta, setiap orang keluarkan 10,000, so ada 25 bilion akan keluar. Dan ini akan tentunya meningkatkan permintaan berkesan dalam pasaran dan ini juga akan menyebabkan kemungkinan peningkatan harga kerana 25 bilion yang keluar sekaligus akan memberi kesan kenaikan harga. Tetapi dari segi positifnya, dia akan meningkatkan pengeluaran, meningkatkan permintaan kepada barang-barang input dan meningkatkan kesan pengganda dalam ekonomi. Ini positif dan dapat menolong memacu ekonomi di satu pihak. Tapi kenaikan harga kita akan bergantung kepada di mana permintaan akan berlaku. Mungkin dalam setengah-setengah barang kerana permintaan yang meningkat akan meningkatkan harga tadi. Tapi balik kepada yang 25 bilion tadi, sebenarnya saya fikirkan kemungkinan besar yang akan membuat ambilan ialah mereka yang ada baki lebih daripada 150 atau 200 ribu. Mungkin mereka yang di bawah itu terpaksa berfikir panjang untuk mengeluarkan ni. Tapi saya lebih concern kepada kumpulan yang kurang daripada 10 ribu. Mungkin ada sebahagian daripada kumpulan yang bakinya ada 20 ribu, dia nak terpaksa juga membuat ambilan. Dan dia akan masuk dalam kelas yang 6.1 juta, akan bertambah. Jadi kerajaan perlu secara serius memikirkan bagaimana nak meningkatkan baki mereka dalam jangka panjang. Kita perlu kaji setiap penyimpan, berapa umur dia sekarang, berapa caruman bulanan dia, dan mungkin kerajaan boleh melakukan inisiatif bagi pinjam. Pinjam secara mudah, kata dia pinjamkan 200 ribu bagi setiap orang ni pada kos 2%. Dan ini akan dilaburkan bagi pihak mereka di KWSP, memberi pulangan 6% tahun. Jadi ada 4% margin keuntungan yang akan menambahkan baki dia setiap tahun. Kalau dia ada 10 tahun lagi, sempatlah dia akan mengumpul 50 ribu. Kalau ada 15 tahun, sempat dia mengumpul mungkin 50 ribu atau 60 ribu. Jadi sekurang-kurangnya mereka itu akan diambil kira dalam perancangan untuk memulihkan kedudukan penyimpan-penyimpan dalam KWSP ini. Prof, bagaimana kita melihat KWSP juga? Pengeluaran ini juga melibatkan angka yang cukup besar untuk KWSP. Dan juga tadi Cik Effendi, Prof juga mengatakan bahawa, Cik Khairul juga mengatakan bahawa pelaburan-pelaburan KWSP banyak dilakukan di luar. Apa strategi yang perlu dilakukan KWSP supaya akhirnya tahun depan caruman itu tetap kekal pada paras yang baik, dan juga bagaimana pencairan, adakah perlu pencairan aset dilakukan di peringkat luar negara, dan juga bentuk-bentuk pelaburan baru yang perlu dilakukan oleh KWSP. Pengurusan KWSP itu bagaimana? Adakah pengeluaran ini akan menyebabkan ianya ada satu risiko yang mungkin menggusarkan pada pandangan Prof? Saya rasa tidak, kerana setiap tahun caruman yang diterima oleh KWSP daripada majikan dan pekerja melebihi 50 bilion pun. Jadi dia ada kemampuan untuk membayar 20 bilion kalau jumlahnya 20 bilion. Saya rasa jumlahnya tak akan melebihi sampai 50 bilion sebab dalam 3 pengeluaran yang lepas 107 bilion dikeluarkan oleh 7.5 juta penyimpan, 7.5 juta. Jadi kalau kali ini 2.5 juta, hanya lebih kurang 25 hingga 30 bilion lah mungkin. Jadi KWSP tidak perlu tergesa-gesa menjual aset dia, dan ini tidak akan menurunkan harga bond dan meningkatkan kos pinjaman, dan juga tidak akan menurunkan harga saham di pasaran saham, insya-Allah. Kita berhenti lihat buat kali terakhir, kita jumpa lagi selepas ini. Okey, bertemu lagi kita dalam Dialog 3 Penjuru. Saudara Effendi, kalau dapat saya tanyakan juga, kita ni nak menuju ke, kita kata nak menuju, tapi kadang-kadang boleh dikatakan bahawa generasi menua itu sudah ada di Malaysia. Jumlah populasi mereka yang berada dalam usia warga emas itu begitu membesar sekali.
dan jangka hayat rakyat Malaysia juga bertambah baik dari tahun ke tahun. Cuma pendapatan kita itu yang menggusarkan. Dalam aspek ini, benar ini cerita 10,000 tetapi kenalah move on. Bagaimana kita melihat jangka masa akan datang? Bagaimana safety jaringan keselamatan sosial kita yang lebih baik untuk menghadapi hari tua dan tidak semata-mata melihat kepada simpanan di dalam KWSP ini saja. Bagi MTUC sendiri, bagaimana sebenarnya banyak isu yang berkait dan juga perlu dilakukan reformasi secara menyeluruh. Kita tadi menyebut mengenai gaji minimum. Itu mungkin akan dilaksanakan. Tetapi kita masih lagi ramai mereka yang menganggur walaupun angka itu bertambah baik dari masa ke masa. Dan generasi muda malah yang bergelar graduan pun lambat untuk masuk ke pasaran kerja. Jadi dalam tempoh 20 tahun, generasi muda dan juga menua ini ada perkara yang perlu ditangani segera. Pada pandangan MTUC, bagaimana itu perlu dijalin dan juga diselesaikan secara menyeluruh? Bagi kita MTUC kita lihat sekarang ni, pertama yang perlu kerajaan buat reformasi adalah dari segi peluang pekerjaan. Sebab kita perlukan pemulihan ekonomi dalam negara kita perlu pulihkan. Dalam mewujudkan peluang pekerjaan pula, ia mesti ada satu pekerjaan yang kompetitif. Kan? Maknanya kebergantungan kita kepada pekerja asing tu mesti dilihat semula balik. Kalau kita nak kurangkan kebergantungan kita kepada pekerja asing, maka kita perlukan gaji yang komprehensif, yang menarik audiens muda kita untuk bekerja dalam negara kita. Jadi itu kita lihat sebenarnya dalam kerajaan pun telah mengumumkan dalam rancangan Malaysia yang ke-12 bahawa untuk mewujudkan pendapatan isi rumah 10,000 nanti pada 2025 setiap saya kan. Jadi ini perlu dirancang oleh kerajaan sebenarnya untuk memastikan bukan saja gaji minima macam kita tadi adalah living wage. Gaji kehidupan tu perlu dilihat semula untuk memastikan kesinambungan dalam kita punya KWSP ni. Mengambil contoh kerajaan luar negara dekat jiran Singapura. Singapura macam mana dia buat? Dalam dia punya Central Provident Fund, CPF dia, macam mana dia buat? Kan? Ada pembahagian dia buat. Dan baru ni kita dengar juga kerajaan cuba nak wujudkan satu skim insurans pekerja untuk memastikan dari segi kesihatan pekerjaan yang kita lihat. Jadi benda ni yang kita lihat kerajaan boleh kena buat reformasi banyak perkara kita lihat semula untuk kesejahteraan rakyat, untuk keluarga Malaysia ni hari ini kita lihat adalah hari yang akan melalui hari yang tua, akan melalui hari tua yang coming soon yang keluar boleh dikatakan 280,000 graduan keluar setiap tahun. Jadi kerajaan perlu menyediakan peluang pekerjaan. Dan bagi mewujudkan peluang kerjaan, kerajaan perlulah memastikan negara kita berada dalam ekonomi yang baik. Itu saya lihat. Jadi inilah sebenarnya reformasi yang perlu dibincang oleh kerajaan bersama dengan masyarakat pekerja kan? Dan semualah bagi memastikan supaya pekerjaan dalam negara kita agak kompetitif, agak kompetitif. Jadi kita perlu lihat dari segi kebergantungan kita kepada pekerja asing itu perlu kita lihat semula juga. Dan keutamaan perlu diberi kepada pekerja-pekerja dalam negara kita. Kan? Jadi ini yang kita lihat sedikit banyak boleh membantulah. Bagi pula bagi KWSP pula sebenarnya kerajaan perlu baliklah buat kajian semula lah dari segi caruman-caruman yang sedia ada. Adakah perlu kita buat caruman yang sedia ada lagi? Bagaimana untuk kita meningkatkan caruman? Ya macam Prof kata betul. Bagi membayar pengeluaran 10,000 ni, KWSP tidak perlu mencairkan dia punya investment. Dia hanya mengeluarkan caruman akaun satu kan. Jadi maka itu sebab dilihat dalam iCitra sebelum ini semua pencarum-pencarum, semua caruman-caruman dia, akaun satu tu, hendaklah caruman yang dibuat, hendaklah masuk sepenuhnya dalam akaun satu. Itu bagi memastikan balik supaya peningkatan semula dalam akaun satu tu bagi memastikan untuk kerajaan semasa dia bersara nanti. Jadi itulah saya nampak yang perlu kerajaan buat pada hari ini. Perlu banyak engagement lah dengan pihak-pihak majikan, dengan pihak pekerja untuk memastikan semua ini berjalan dengan baik dan memastikan ekonomi negara kita ada dan juga serta langsung membuat lebih lagi peluang-peluang pekerjaan dan memastikan kadar pengangguran negara kita turun setiap tahun. Itu yang nampak. Cik Khairul, 10,000 insya-Allah dapat dikeluarkan. Raya dah dekat, bulan puasa berkunjung tiba. Macam manalah kita nak pujuk mereka untuk berjimat cermat kerana sukar untuk kita kata pasal berjimat cermat itu. Benar dalam pada kita berkata mengenai mereka yang benar-benar memerlukan, ada juga yang gatal tangan kata, alah 10,000 je tak banyak kita keluarkanlah. Mungkin Cik Khairul ada mesej mudah kepada pengeluar-pengeluar dan juga pencarum yang berhajat untuk mengeluarkan RM10,000 ini. Terima kasih Encik Zul. Tertarik saya dengan soalan ini. Saya nak menyampaikan sedikit ucapan dan kata-kata kepada pencarum-pencarum kesempatan ini. Saya mohon kepada pencarum-pencarum
bila 10K ini telah dikeluarkan, pada haknya guna sebaik yang mungkin. Kita faham ada di kalangan yang terpaksa membayar sewa rumah dan membayar sewa kereta. Ada di kalangannya terpaksa juga untuk meneruskan kelangsungan hidup dengan menjalankan perniagaan. Tetapi sekiranya mampu berjimat dengan wang 10K itu untuk diberikan satu kitaran semula, untuk mengembalikan semula 10K itu hanya sebagai satu tabungan simpanan di waktu kesemasan sahaja. Kepada pencarum, jangan mengharapkan 10K ini boleh menambahkan lagi keseronokan sebab musim raya dan akan tiba. Tetapi menambahkanlah wang itu untuk bertambah semakin bertambah. Faham Cik Zul? Faham. Sebab ada juga kawan-kawan dia pandai bila dia keluarkan duit dia buat pelaburan dekat tempat lain yang menguntungkan dalam masa jangka masa pendek. Cik Khairul, mungkin perlu juga untuk kita ingatkan kepada mereka bahawa pentingnya pengurusan keuangan di masa-masa ini. Kerana walaupun kita melihat kepada fakta dan juga angka itu berdasarkan kepada angka-angka KWSP, tapi ada juga yang mempunyai simpanan dengan cara meletakkan di institusi-institusi yang berbeza. Pada pandangan Cik Khairul, bagaimana kita melihat kepada trend masyarakat dan juga bagaimana kita memastikan bahawa mereka ada literasi keuangan yang baik pada ketika ini? Cik Zul, saya banyak menerima maklumat. Walaupun sebelum caruman ini dikeluarkan, sewaktu iCitra, Lestari dikeluarkan, saya dipahamkan banyak skim-skim yang cepat kaya ni datang berjumpa dengan mereka dan mereka ni terpengaruh dan akhirnya duit itu masuk dalam skim tersebut. Dan saya mengharapkan kepada pencarum, cukuplah sudah. Kita dah hadapi masalah 2 tahun yang lalu dan kerana kita memikirkan dengan cara dengan bersama dengan skim ini akan menambahkan pendapatan kita, menambahkan wang pusingan kita, sebenarnya dia amat merugikan kita. Dan saya mengharapkan kepada pencarum cari satu pelaburan yang betul seperti amanah saham Bumi Putra dan sebagainya, amanah saham nasional dan sebagainya yang boleh menjadikan duit kita sentiasa bertambah. Ini sangat penting sebab saya dipahamkan juga ada di kalangan pencarum ni yang nak dapatkan duit 10K ni. Tak ke semua ya, saya minta maaf, tak ke semuanya ya. Yang saya nampak ada cara yang menuju ke arah situ untuk menjalankan satu perniagaan dan perniagaan itu sebenarnya amat merugikan mereka nanti. Nah, ini yang saya minta kepada pencarum KWSP yang dapat 10K ini, tolong berjimat dengan wang yang ada 10K itu, bayar di mana yang mampu dan gunakan wang 10K itu sebaik yang mungkin untuk meneruskan kelangsungan hidup masa akan datang. Kita mesti fikir kepada perancangan yang lebih menyeluruh. Cik Effendi, bagaimana harapan di peringkat MTUC untuk jangka masa pendek, jangka masa panjang kepada pencarum-pencarum yang nak keluarkan duit ataupun yang kalau tak perlu keluarkan duit tu mungkin boleh simpan saja. Tapi itu tak popular lah, tak seronok lah. Orang lain dah keluarkan, takkan kita tak nak keluarkan. Ini pandangan persepsi umum kalau di pejabat ni yang menceritakan begitu. Tetapi secara rasionalnya, bagaimana kita memberitahu kepada masyarakat ataupun mereka yang layak untuk mengeluarkan caruman mengeluarkan pengeluaran RM10,000 ni, apa yang kita perlu nasihatkan dan juga sama-samalah muhasabah diri katanya. Okey, bagi MTC sebenarnya saya nak betulkanlah perception di luar sana bahawa kita bukan membantah pencarum mengeluarkan duit pencarum dalam KSP, tapi asas tu kita pegang pada asasnya. Sebab MTUC ini kita mewakili semua warga kerja dalam negara kita. It's a majority, 15 juta warga kerja dalam negara kita. Kita adalah wadah suara pekerja. Tetapi kita tidak boleh mewakili sebilangan kelompok yang ada yang betul-betul yang kata nak mengeluarkan duit KSP ni, sebab asas dia adalah untuk sebenar ritual. Jadi pada hari ini MTC kita lihat supaya kepada mereka-mereka yang benar-benar terdesak, yang benar-benar memerlukan, jadi bolehlah mereka keluarkan. Walaupun pada asasnya kita memang tidak bersetujulah kan, sebab tidak boleh menggunakan KSP sebagai macam institusi bank. Bila perlu ambil, tak perlu tak ambil, tak boleh. Sebab KSP ni khas tabungan kita untuk hari tua. Macam saya kata tadi lah, simpanan yang ada, kerajaan perlu menggunakan duit kerajaan untuk rakyat. Bukan gunakan duit rakyat untuk rakyat. Ini yang perlu dibetulkan.
Jadi kepada mereka yang tengah-tengah, yang atas pagar, bagi kita kalau boleh kekallah simpanan anda di dalam KWSP itu, sebab KWSP telah membuktikan bahawa mencarum dalam KWSP punya faedah lebih baik daripada yang lain-lain, sebab 6.1% punya Prof kata tadi bagus, dan pengurusan kewangan KWSP kita adalah yang terbaik dalam negara dan dalam dunia. Sebab kita boleh mencapai sampai 1 trilion lebih, tahun ini lebih 1 trilion dalam investment kita buat. Jadi itulah amanat kita, pesan kita bahawa MTUC kita harap bagi mereka yang untuk mengeluarkan duit tu pula, macam saya kata tadi, kendiri tu perlu kuat lah. Tapi ialah duit kan, dah ada duit tu, tak dapat duit cerita lain, dah dapat duit cerita lain. Jadi ini perlu kena ada lah kendiri tu, betul memastikan bahawa mereka-mereka yang betul-betul benar-benar memerlukan, keluarkanlah untuk betul-betul gunakan ke arah yang betul lah, gunakan. Dan bagi atas pagar yang tidak perlu tu, tidak perlu keluarkan, biarlah dalam KSP. Percayalah kepada KSP, biarlah KSP menjana pendapatan untuk hari tua kita nanti. Dan yang sama juga pada kerajaan, kita minta supaya kita bincang bagaimana untuk kita wujudkan plan pemulihan bagi memastikan akaun 1 atau akaun pencarum KSP ini dapat dibaik pulih, bagi memastikan mereka-mereka ini yang telah mengeluarkan 10, 20, 30 ribu ini mempunyai simpanan yang cukup pada hari tua nanti. Dan akhir kali, tolonglah, janganlah keluarkan lagi, cukup sudahlah. Biarlah menjadi yang terakhir dan menjadi yang terbaik untuk mencaci keluarga tadi, yang terbaik untuk membantu, one off, last kali ini sajalah yang boleh membantu. Dan insyaAllah, dan kita percaya dengan kerajaan yang ada hari ini bahawa ekonomi negara kita berada di landasan yang terbaik untuk kembali bangkit, dan insyaAllah peluang-peluang kerjaan akan timbul. Jadi itu adalah, saya nampak itu lebih kepada untuk memastikan supaya pencarum dapat mencarum dalam KSP, dan kita kerajaan juga perlu memastikan bahawa pencarum-pencarum ni atau majikan-majikan ni konsistenlah bayar caruman dia, dan jangan lupa naikkanlah gaji pekerja. Dengan naik gaji pekerja, maka itu naiklah caruman kita kepada KSP. Itu yang kita harapkan. Kita mungkin seronok hari ini kerana dapat keluarkan duit 10,000. Kita gembira, kita tersenyum, tapi kita mungkin ada potensi untuk menangis kalau tak cukup duit nanti. Profesor Emeritus Dr. Bajraya Badai, mungkin sebagai penutupnya, bagaimana kita melihat? Benar, ini ada satu yang melegakan, tetapi kita di waktu yang sukar. Maksudnya kita perlu bekerja dengan lebih serius. Bekerja dalam bentuk polisi, dan juga bagaimana pekerja ini dan juga rakyat Malaysia secara keseluruhannya dapat dilindungi juga. Banyak lagi ruang-ruang dan juga lubang-lubang yang perlu dilihat untuk kita bercerita dalam jaringan keselamatan sosial di hari tua ini. Pada pandangan Prof, bagaimana kita melihat ketegasan dan juga rumusannya secara keseluruhan? Sedang kita berdebat memikirkan ada pencarum yang boleh mengeluarkan 10,000. Sebenarnya ada 33% isi rumah yang bekerja sendiri, bekerja di sektor pertanian, bekerja sendiri, kumpulan gig economics player yang sebenarnya tidak mencarum pun dalam KWSP. Bayangkan masa depan mereka. Kita sibuk memikirkan apalah nasib orang yang 10,000 tadi, sedangkan ada orang yang tak ada langsung simpanan pun. Kemudian kita juga memikirkan bagaimana masa depan kumpulan B60 kita yang pendapatannya hari ini kurang daripada RM1,500 pun ada setengahnya. Saya nak melihat bahawa setiap institusi perlu memainkan peranan. KWSP perlu meningkatkan daya upayanya, bukan saja melindungi kumpulan yang berpendapatan tetap gaji, tetapi juga melindungi aspek lain, aspek emergency apabila kemalangan dan malapetaka, aspek perlindungan rumah, aspek perlindungan keluarga, kesihatan, dan juga firma. Kita ada 1,000 syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia, sahamnya tersenarai. Mereka perlu memikirkan bagaimana nak mengambil kira pekerja-pekerjanya. Kalau di negara maju dia ada skim option dan yang membolehkan setiap pekerja mempunyai potensi untuk menerima faedah apabila prestasi syarikat meningkat. Dan ada juga skim pension private ataupun pension khusus di setiap syarikat. Ini perlu disemarakkan dengan insentif-insentif
yang boleh diberi oleh kerajaan bagi memastikan lebih banyak aspek perlindungan atau jaringan sosial ini dapat ditangani oleh semua pihak di negara ini. Itu persoalan dan juga perkara yang kita tinggalkan kepada anda untuk kita sama-sama fikirkan, kerana apa yang kita lakukan pada hari ini pasti ada impaknya untuk masa hadapan, tetapi realitinya hari ini juga perlu diuruskan dengan sebaik mungkin. Terima kasih kepada panelis kita kerana sudi bersama kami dalam Dialog 3 Penjuru pada malam ini. Terima kasih Profesor Emeritus Dr. Bajaya Badai, Saudara Muhammad Effendi Abdul Ghani dan juga Saudara Khairul Anwar Osman kerana bersama kami dalam Dialog 3 Penjuru pada malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi minggu depan.